Saudara-saudara sekalian, sambungan daripada isu sebentar tadi ialah Najib sendiri penyebab kepada rayuannya gagal. Kalau tadi Abdurrahman Sebli, Ketua Hakim Sabah dan Sarawak, menyatakan bahawa Najib terpaksa membayar kos yang tinggi meringkuk di penjara kerana kesilapan peguamnya. Kali ini pula ada satu laporan mengatakan Najib sendiri penyebab rayuannya gagal. Najib sendiri penyebab rayuannya gagal. 4 hakim Mahkamah Persekutuan yang menolak permohonan kebenaran Datuk Seri Najib Razak untuk menyemak sabitan dan hukumannya menyatakan bekas Perdana Menteri itu adalah penulis kisah malangnya sendiri. Hakim Mahkamah Persekutuan Datuk Vernon Ong Lam Kiat yang membacakan penghakiman itu berkata, keputusan rayuan akhir pada 23 Ogos tahun lalu yang dipertikaikan Najib adalah membabitkan pendapat sama ada dari segi undang-undang dan fakta. Hakim itu berkata, walaupun cenderung untuk mengambil pendekatan berbeza, mereka tidak boleh menyatakan sama ada bersetuju atau tidak bersetuju dengan keputusan rayuan akhir. Itu kerana ia bukan alasan bagi permohonan kebenaran semakan berkenan. Malangnya, beliau berkata, maklum balas Najib atas keputusan rayuan akhir itu adalah tidak seimbang sepenuhnya. Dalam afidavit sokongannya, pemohon menyatakan, saya telah dinafikan kebebasan asasi yang diberikan di bawah Perlembagaan Persekutuan untuk mendapatkan rayuan yang adil, yang merupakan pertimbangan bagi prinsip perbicaraan yang adil. Pada pandangan kami, pemohon tidak berada dalam kedudukan untuk bersikap objektif kerana tidak boleh menerima mahkamah sudah membuat keputusan tidak menyebelahinya, kecuali jika terdapat bahaya berat sebelah, pelanggaran keadilan semula jadi dan penyalahgunaan proses. Fakta bahawa perasaan yang ditunjukkan itu mungkin benar, tetapi ia tidak boleh mempengaruhi kami untuk membuat keputusan dalam permohonan ini, katanya. Vernon berkata, Aturan 137 Kaedah-Kaedah Mahkamah Persekutuan 1995 iaitu peruntukan yang diguna pakai Najib boleh digunakan pihak yang tidak berpuas hati dengan penghakiman mahkamah untuk mencegah ketidakadilan atau untuk mencegah penyalahgunaan proses. Bagaimanapun, katanya, aturan itu tidak boleh diguna pakai melainkan jika kes berada dalam ruang lingkup alasan yang terhad dan keadaan yang sangat terkecuali untuk membuat semakan. Dalam keadaan tiada alasan yang terhad dan keadaan yang sangat terkecuali, maka peruntukan ini juga diguna pakai oleh pihak yang tidak berpuas hati mungkin adalah penyalahgunaan proses mahkamah. Kami mengesahkan bahawa aturan ini tidak sekali-kali boleh digunakan untuk menyalahgunakan proses mahkamah. Oleh yang demikian, kami berpendapat bahawa permohonan semakan ini tidak boleh daripada mencabar merit keputusan Mahkamah Persekutuan dalam rayuan akhir. Sebuah itu permohonan dengan ini ditolak, katanya. Permohonan itu disokong oleh Datuk Rodzahriah Bujang dan Datuk Nordin Hassan serta Hakim Mahkamah Rayuan Datuk Abu Bakar Jais. Manakala Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdurrahman Sebli membuat keputusan menentang. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 44 saksi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini dan ikuti terus pendedahan-pendedahan yang lain selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Saya mau kongsi dengan kamu semua. Selepas beberapa jam Najib ataupun ketika Najib kalah di mahkamah, akhirnya ketua kepada penghakiman hari ini iaitu Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdurrahman Sebli buka cerita. Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan share video ini. Menurut Hakim Besar Sabah dan Sarawak Datuk Abdurrahman Sebli, punca Najib masuk penjara adalah kerana
peguam beliau. Peguam punca Najib masuk penjara, dipetik daripada BH Online, Abdul Rahman. Beliau mengatakan adalah tidak adil bagi Datuk Seri Najib Tun Razak terpaksa membayar harga yang tinggi dengan meringkuk dalam penjara semata-mata atas kesilapan yang dilakukan oleh peguamnya. Demikian penghakiman menentang yang diputuskan Hakim Besar Sabah dan Sarawak, Datuk Abdul Rahman Sebli. Abdul Rahman adalah satu-satunya hakim dalam panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan yang memberikan kebenaran kepada bekas Perdana Menteri untuk menyemak keputusan pada 23 Ogos lalu yang mensabit dan menjatuhkan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta terhadapnya. Beliau yang membacakan penghakiman menentangnya sehubungan itu memutuskan penghakiman rayuan akhir yang diputuskan panel 5 hakim Mahkamah Persekutuan itu diketepikan dan Najib dilepas serta dibebaskan daripada semua tuduhan terhadapnya. Menurut Abdul Rahman, satu-satunya perkara utama bagi Najib adalah untuk melihat bahawa peguam bela yang mewakilnya bertindak demi kepentingan terbaik beliau. Namun, semua itu tidak berlaku dalam prosiding rayuan akhir itu. Beliau berkata dalam prosiding itu, Peguam Hisham T. Potek tidak mengemukakan hujahan selepas memaklumkan kepada panel bahawa beliau tidak bersedia untuk berbuat demikian, menjadikan ia didengar oleh satu pihak sahaja. Pemohon iaitu Najib langsung tidak diberi peluang untuk didengar dan perkara itu menyebabkan satu ketidakadilan yang sangat besar kepada dirinya. Dalam keadaan ini, pemohon berada dalam keadaan yang sangat tidak bernasib baik kerana tidak diwakili ketika prosiding rayuan akhir, kata beliau. Justru, sabitan terhadap pemohon hendaklah dibatalkan kerana tiada representasi, katanya lagi. Abdul Rahman berkata apa yang berlaku pada prosiding rayuan akhir itu menunjukkan kepentingan perwakilan undang-undang bagi seseorang perayu. Beliau berkata tiada apa-apa yang menunjukkan bahawa Najib tidak sepatutnya diberikan penangguhan kerana beliau tidak diwakili. Justru permohonan kebenaran untuk menyemak keputusan berhubung penangguhan mesti dibenarkan, katanya. Najib masih berdepan 3 lagi kes mahkamah termasuk penyelewengan RM2.3 bilion dana 1MDB yang kini di peringkat perbicaraan dengan pendakwaan telah memanggil seramai 44 saksi. 2 lagi kes ialah pecah amanah jenayah berjumlah RM6.6 bilion berhubung pembayaran kepada International Petroleum Investment Company IPIC dan pengubahan wang haram membabitkan dana SRC Internasional sebanyak RM27 juta yang masing-masing masih di peringkat pengurusan kes. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.